So, hati-hati tuan-tuan dan puan. Sebabnya, kalau orang yang puji ataupun keji itu ada ain, takut-takut nanti kita kena ain itu, apa impaknya? Okey, ada dua sebab utama kenapa saya membuat konten. Saya jarang share gambar-gambar ataupun video-video isteri saya dan anak-anak saya. So, reason yang pertama sebab bisnes saya tidak melibatkan isteri ataupun anak-anak saya secara langsung. Contoh, saya tak buat bisnes produk kecantikan ataupun produk kesihatan. Contohnya, mungkin ada certain orang dilibatkan pasangan sebab dia ada produk kecantikan ataupun pelangsingan ataupun seumpama dengannya yang memerlukan modelnya isteri mereka. So, itu adalah reason yang pertama. Ataupun bisnes saya tidak melibatkan pendidikan awal kanak-kanak. Macam contoh ada certain influencer, mereka reveal aktiviti anak-anak mereka, pencapaian anak-anak mereka, sebab at the end of the day mungkin dia jual produk tentang kanak-kanak contohnya. Jadi itu adalah reason yang pertama. Yang kedua, saya na'udzubillah nak elak daripada ain dan sihir. So, tuan dan puan mungkin ada yang first time dengar tentang ain. Ain ni dalam bahasa Englishnya adalah evil eye. So, sihir kita tahu. Sihir maksudnya kalau seseorang itu tak puas hati dengan kita, dia hantar sihir. So, itu na'udzubillah. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang juga. Ada satu lagi yang kita risau, iaitu tentang ain. Ain ni adalah apa dia? Ain ni adalah pandangan mata jahat. Dan kadang-kadang orang yang ada ain, dia pun tak perasan, dia pun tak sedar yang dia ada ain. Dan the worst part, bila dia ada ain, dia tengok kita, dia puji, dia rasa macam, Allah, bestnya family ni, bahagianya dia contohnya. Ataupun dia tak puas hati dengan kita, dia ni kan, perasan bagus betul lah. So, hati-hati tuan-tuan dan puan. Sebabnya, kalau orang yang puji ataupun keji itu ada ain, takut-takut nanti kita kena ain itu, apa impaknya? Anak kita boleh sakit, rumah kita panas je. Panas ni bukan maksud kita kena pakai aircon, tak. Maksud kita sering bergaduh je suami isteri, dan na'udzubillah ada di antara pasangan yang akhirnya boleh bercerai, dan mungkin kita rasa malas, na'udzubillah. So itu adalah impact yang boleh terjadi sekiranya kita terkena ain. Jadi itu sebab yang kedua kenapa saya jarang mengeluarkan ataupun konten-konten yang melibatkan isteri dan anak-anak saya. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan dan puan yang rasa macam, alamak, Tuan Rizal, saya baru tahulah ada ain, ataupun saya baru tahulah ada perkara ni. Jadi saya nak kongsikan dengan you all semua, apakah amalan-amalan yang boleh mematahkan ain ini. So, antara amalannya adalah sentiasa kita selang-selikan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, mungkin kita nak tunjukkan kereta. Ini contoh saja. Alhamdulillah, hari ini selesai urusan pembelian kereta untuk sekian-sekian. So, kita letakkan Alhamdulillah. So, ini juga antara reason kenapa kalau kita dekat Saudi kan, dekat negara Arab, kalau kita tengok kereta-kereta diorang, dia letak nama Allah. Subhanallah, hadza min fadli Rabbi, Allahu Akbar. So, maksudnya, kalau orang tengok dan orang tu macam terlintas hati dia, macam cantiknya kereta tu, contohnya, dan dia tersebut nama Allah, Allahu Akbar, so ain itu akan terbatal. So again, itu adalah yang pertama. Maksudnya kita lapik apa sahaja perkara yang kita lakukan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tuan puan, antara amalan yang kita boleh praktikkan adalah selepas kita solat fardu, kita baca ayatul kursi. Insya-Allah, mudah-mudahan sekiranya amalan itu dilakukan. Dan contoh, kita baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, dan kita baca ayat kursi itu bukan kita takut ain ni. Maksudnya kita baca ayat kursi itu dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Insya-Allah, tuan dan puan, ain itu akan terbatal, dan insya-Allah ain itu tidak akan memudaratkan kepada kita, insya-Allah. Alright. So, tuan dan puan, pernah dengar tak tentang ain? Kalau pernah, anda boleh komen pernah. Dan saya nak you all semua save dan juga share video ini supaya lebih ramai yang mengetahui dan hati-hati tentang ain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.